Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran matematik kita. Kita akan tengok rancang, bajet dan rekod kewangan. Okey, apa yang teacher nak kongsikan di sini, bagaimana awak merancang bajet dan bagaimana kita merekod kewangan kita. Okey, ini adalah salah satu subtopik dalam matematik tahun 5. Jadi kita kena tahu dulu apa sebenarnya bajet. Okey, bajet, takrifan dari dalam buku teks, bajet adalah anggaran wang pendapatan dan perbelanjaan. Okey, bajet ni sebenarnya anggaran sahaja. Kita rancang berapa pendapatan yang kita boleh dapat dan berapa perbelanjaan yang mungkin kita akan keluarkan atau belanjakan. Okay. Bajet juga dikenali sebagai belanjawan. Okay. Kalau dia guna perkataan belanjawan maksudnya bajet. So jangan keliru dengan dua istilah tu. Bajet sama dengan belanjawan. Okay. Jadi teacher nak bagi awak tengok contoh dari buku teks muka surat 140. Okay. Dia bagi dekat kita satu rajah. Ada dua orang di situ. Okay, budak lelaki tu kata, saya ingin membeli kasut sukan itu dengan wang simpanan saya. Okay, kita tengok harga kasut sukan berapa? Harga dia RM55.90. Okay, kalau begitu, kamu perlu merancang bajet mulai sekarang. Bila agaknya kamu akan dapat membeli kasut itu? Okay. Budak lelaki dia nak beli kasut sukan. Dia nak guna wang simpanan dia. Okay. Bila dia nak guna wang simpanan dia, dia perlu rancang bajet dia untuk dia beli kasut tu. Okay. Dia kena mula menyimpan dari sekarang dan bajet yang dia akan buat adalah dia nak anggarkan bila dia mampu untuk beli kasut itu dengan wang simpanan dia. Bila dia nak menyimpan, dia akan ada pendapatan. Pendapatan dia macam-macam. Mungkin dari ayah dia, sama ada belanja harian dia dan dia tak belanja sampai habis. Ataupun dia ambil upah untuk tolong ayah dia bagi upah dalam bentuk wang. Okay. Dia boleh jual ataupun membantu jiran dan juga dia bagi upah dalam bentuk wang. Itu adalah pendapatan bagi seorang kanak-kanak. Okay. Jadi kita tengok dekat bawah ni, apa yang budak lelaki ni nak buat. Okay, dia buat macam ni. Ini adalah rekod kewangan dia. Okay, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat dan kelima dan jumlah. Sebab harga kasut tadi kita tahu RM55.90. Jadi dia target, dia sasarkan untuk mengumpul RM60 dalam tempoh 5 minggu. Okay. Jadi awak tengok ini anggaran ataupun bajet yang dia cuba lakukan, cuba rangkakan. Okay. Dia rangka ataupun dia masukkan dalam rekod kewangan dia. Okay. Anggaran simpanan dia kata anggaran simpanan seminggu RM15. So dia masukkan siap-siap. Anggaran simpanan seminggu RM15. Okey. Jadi kasut idaman saya berharga RM60. Jadi mak dia kata, jadi kamu bolehlah membelinya menggunakan wang simpanan kamu dalam tempoh 4 minggu. Okey. 4 ke 5 minggu. Kenapa dia buat ada ekstra 5 minggu? Minggu ke-5. Sebab mungkin dia takut tak cukup. Mungkin ada terkurang RM15 pada minggu pertama, kedua, ketiga. Jadi dia masukkan yang petak ataupun baris yang keempat tu dia masukkan minggu keempat dan minggu kelima untuk dia top up balik dekat RM15 dalam minggu itu. Okey. Ini bajet yang dia lakukan. Okey. Dia kata dia boleh simpan RM15 sehari. Jadi
Sehari pula dah. Seminggu. Jadi dari mana dia nak dapatkan RM15 tu? Okey, kita tengok ini semua dalam tempoh seminggu ah. Okey. 10 hari bulan 4, dia mungkin hari dia bersekolah, hari Ahad, ni mungkin hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu dan hari Khamis. So 10 hari bulan 4 2015, pendapatan dia dari wang saku RM5. Tapi dia makan di kantin RM3.50. Jadi pada 10 hari bulan 4, dia ada baki RM1.50. Okey, itu untuk 10 hari bulan 4 2015. Sekarang kita tengok pula 12 hari bulan 4 2015. Pendapatan yang dia dapat upah cuci kereta ayah. Ayah dia bagi RM10. Tapi dia perlu membeli buku rujukan. Harga buku rujukan RM4.90. Dari RM10 tu tinggallah RM5.10. Selepas dah tolak, dia beli buku rujukan. Okey. Kemudian kita tengok pula 13 hari bulan 4 2015, dia dapat lagi wang saku bernilai RM5. Dia ada beli pula alat tulis. Perbelanjaan dia RM2.50. Jadi kita tolakkan dari RM5, dia ada baki RM2.50 lagi. Okey. Kemudian pada 14 hari bulan 4 2015, dia dapat wang bonus. Wang bonus ni mungkin dari mana-manalah yang dia jumpa dalam bilik dia ke bonus. Okey, RM8. Beli makanan dan minuman. Okey, dia nak beli makanan dan minuman RM3.80. Masih berbaki RM4.20. Dan pada 15 hari bulan 4 2015, wang saku dia dapat RM3. Dan dia dermakan pula pada hari itu untuk derma Hari Pahlawan sebanyak RM1. Jadi ada baki RM2. Jadi perbelanjaan dia tunjuk dekat sini. Okey. Kita sekarang ni tengok pendapatan dia yang dia dapat belah sini. Tapi untuk hari tu dia ada belanja. Jadi duit dia tinggal baki sebanyak yang warna merah dekat tepi ni. Jadi jumlah pendapatan dia ataupun jumlah simpanan duit dia bagi minggu itu, bila kita tambahkan semuanya, kita akan dapat RM15.30. Jadi kita ada jumlah di situ RM15.30 untuk minggu yang pertama. Dia dah catatkan semua pendapatan dan perbelanjaan dia untuk dia beli kasut idaman dia. Okey. Jadi dia capailah simpanan untuk seminggu RM15. Dalam tempoh 4 minggu, dia mungkin dah berjaya untuk membeli kasut sukan idaman dia itu. Okey. Itu cara untuk kita rancang kewangan kita ataupun buat belanjawan. Macam mana kita nak buat belanjawan? Kita tengok anggaran wang pendapatan dan anggaran perbelanjaan kita dalam tempoh selalunya seminggu, dan dalam tempoh sebulan kita boleh dapat simpan sebanyak mana. Okey? Macam mana kita nak merekodkannya? Kita akan guna rekod kewangan. Mesti ada kolom pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey? Ini cara kita buat rekod kewangan kita. Untuk tugasan hari ini, saya nak awak buat ulang kaji muka surat 142. Kita akan buat soalan penyelesaian masalah. Ada 3 soalan penyelesaian masalah yang saya nak awak buat. Okay, muka surat 142, soalan nombor 2. Tolong jawab soalan A, B dan C sahaja. 3 soalan. Salin dalam buku, tulis dan tunjuk jalan kira dia. Kemudian saya akan berikan jawapan untuk awak semak. Okey? Itu saja dari teacher. Kita jumpa lagi hari Khamis insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum.